Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wawalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam masa ringkas ini 30 minit insya-Allah saya membincangkan satu buku yang ditulis oleh Syekh Qaradawi, Fiqh Jihad, dan diringkaskan oleh anak muridnya Dr. Rajab Abu Melih dan diterjemahkan oleh saya. Buku yang menjawab segala persoalan-persoalan tentang jihad. Jadi di antara perkara yang perlu ada dalam masyarakat Muslim ialah persediaan pemikiran dan ilmu. Ini sangat penting di dalam kita melaksanakan agenda jihad. Kita tahu jihad luas sangat definisinya, bukan hanya dengan peperangan, bukan hanya dengan ekonomi ataupun politik, tetapi dengan menyediakan skuad ataupun tokoh-tokoh pemikir yang menguasai ilmu-ilmu moden, pemikiran-pemikiran moden, membaca akidah-akidah moden, sama ada yang benar dan juga ada yang salah. Seperti Imam Ghazali mempelajari falsafah-falsafah di zaman beliau untuk mengkritik semula falsafah. Jadi di antara jihad yang penting bagi pelajar ataupun sebuah masyarakat ialah persediaan pemikiran dan ilmu. Jalan yang paling dekat untuk membantu jihad dengan kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengenai jihad. Kita bimbang apabila kita sebut jihad yang difahami oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam adalah peperangan, maka dibataskan dalam ruang skup yang kecil sangat. Maknanya orang yang tidak berperang tidak berjihad, orang yang menyampaikan dakwah tidak berjihad, orang yang belajar ilmu-ilmu falsafah tidak berjihad. Sebab itu jihad, kata Syekh Qaradawi, adalah wajib ke atas semua orang Muslim. Malah dia mencurahkan segala tenaganya untuk meninggikan agama Allah Azza wa Jalla dan untuk menegakkan kebenaran. Adapun peperangan, ia adalah sebahagian jihad yang berlaku dengan sebab dan syarat yang tertentu. Maknanya semua orang wajib berjihad, tetapi tidak semua orang wajib berperang, kerana jihad lebih luas daripada peperangan. Sebab itu apabila umat Islam memahami konsep jihad dalam bentuk yang sempit, dia tidak dapat bertindak sebagai ummah yang merasakan dia dekat dengan agama Allah Azza wa Jalla. Maka perlu kita luaskan konsep jihad seperti yang diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Setengah orang yang ekstrim, misalnya politik, dia anggap jihad hanya pada politik, dengan ingin melakukan perubahan daripada atas. Jadi dia ajak semua orang jadi ahli politik, semua orang mesti giat politik. Jadi ini kesilapan dalam berfikir. Mustahil kita boleh mengumpulkan semua orang dalam satu pemikiran. Maka Islam luaskan skop jihad kepada semua bidang. Doktor ada jihadnya, engineer ada jihadnya, accountant ada jihad. Semua orang berjihad untuk mengemaskinikan kekuatan umat Islam, sehingga umat Islam menjadi umat contoh juga jihad yang besar. Bahkan dalam Al-Quran Al-Majid, pada permulaan ayat di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dan menyebutkan menyebarkan Al-Quran itu sebagai satu jihad, jihadan kabira. Ini yang perlu kita fikir semula. Sebab jihad bukan difardukan di Madinah, jihad difardukan sejak daripada Mekah lagi. Tetapi keadaan jihad di Mekah tidak sama dengan jihad di Madinah. Tetapi ketahuilah, jihad di Mekah itu adalah asas, jihad di Madinah itu adalah cabang. Maknanya peperangan itu cabang daripada jihad, kerana di sana ada jihad yang lebih luas daripada peperangan. Sebab itu kita melihat umat Islam
perlu kembali kepada realiti yang sebenar. Apa yang berlaku dalam negara kita baru-baru ini, gerakan-gerakan ekstrim, ISIS ataupun ISIL ataupun IS, anak-anak muda mula tertarik dengan gerakan ini sebab mereka nak berjihad, dan mereka difahamkan jihad itu hanya berperang dengan membunuh kufar. Ini satu kefahaman yang salah terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mereka memahami hadis yang sahih seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap kalimah la ilaha illallah. Mereka menafsirkan kalimah an-nas, semua orang bukan Islam, sama ada baik ataupun jahat. Sedangkan ayat ini ada madlul dia, ada makna yang tersendiri hadis ini. An-nas di sini bukan bererti semua manusia, tetapi manusia yang dikhususkan oleh Rasulullah ataupun oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu mereka yang diperintahkan oleh Nabi dibunuh walaupun berpaut di kelambu Kaabah, hanya kumpulan yang sedikit. Di dalam bahasa Arab dia ada kaedah, dalam balaghah disebut zikru kulli wa iradatul ba'di. Sebut semua tapi nak sebahagian sahaja. Seperti kita sebut syaribtu ma'an nil, saya minum air sungai. Adakah seorang itu minum semua air sungai? Tak, sebahagian air sungai sahaja. Ataupun dalam kaedah usuliyah disebut al-umum urida bihi al-khusus. Lafaz umum, niat khusus. Jadi kalimah an-nas di sini bukan bererti semua manusia, tetapi sebahagian kufar yang mereka ini melakukan jenayah yang sangat berat ke atas Islam. Maka hadis ini bukan dijadikan sebagai dasar. Dasar kita adalah udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam pendamaian. Jangan bergaduh, jangan berperang dengan orang bukan Islam. La tatamannau liqa'al adu, melainkan dalam keadaan darurat. Tetapi asas kita adalah as-silmi. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, cukuplah Allah menjauhkan orang mukmin daripada peperangan, menghentikan orang mukmin daripada peperangan. Nikmat yang besar apabila kita boleh menghentikan peperangan dengan musuh. Tapi kita memahami sejarah dalam bentuk yang tidak betul, dan memahami ayat Quran dalam bentuk yang tidak betul. Ini yang perlu kita sebarkan. Tak ada ayat Al-Quran secara induksi istiqra' Nabi diutuskan untuk berperang. Bacalah ayat Al-Quran, tak ada begitu. Diutuskan, tak ada. Yang ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, litakuna lil alamin nadhira basyiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Adapun hadis bu'ithtu bisayfi, hadis yang dhaif seperti yang diriwayatkan dalam Ahmad, dan terdapat seorang perawi yang dhaif dan ditadhaifkan oleh sebagian ulama seperti Ahmad, dan Syekh Qaradawi mendhaifkan hadis tersebut berdasarkan sanad dan juga berdasarkan matan kerana bercanggah dengan Quran dan hadis yang sahih. Maka tidak boleh dijadikan hadis bu'ithtu bisayfi sebagai hujjah, sebagai dasar kita untuk membunuh orang bukan Islam. Dan ada hadis yang lain menyebutkan man qatala mu'ahadan lam yashumma rihatal jannah, siapa yang membunuh orang bukan Islam di bawah jagaan orang Islam, dia tidak akan cium bau syurga. Itu bau bunuh orang bukan Islam. Macam mana golongan ISIS yang kadang-kadang bunuh orang Islam? Maka menggunakan hadis jitu bidzabhin, aku datang untuk menyembelih orang, maka dia sembelih orang. Mereka ini menzalimi Islam. Pada Islam itu kedamaian, al-Islam as-salam. Kita sebaran kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu jihad,
perlu difahami dalam bentuk yang betul. Sebagian ulama dahulu seperti Al-Bajuri dalam Hasyiah Al-Bajuri, dia menyebutkan al-jihadu ma'khudun minal qital. Jihad diambil daripada peperangan, dan definisi tersebut dilemahkan oleh ulama. Jihad dan peperangan satu benda yang berbeza. Al-qital diambil daripada al-qatlu, al-jihad diambil daripada al-juhdu ataupun al-jahd, kepenatan, mengeluarkan tenaga. Adapun peperangan daripada pembunuhan, satu dunia yang luar. Maka perlu diubah, diperbetulkan kefahaman umat Islam terhadap isu ini supaya kita mampu menerangkan agama Allah ini kepada masyarakat dengan fakta yang tepat. Apabila kita menyampaikan Islam kepada orang ramai dengan fakta yang difahami oleh akal kita tanpa merujuk kepada kefahaman ulama salaf, ulama-ulama yang muktabar, daripada kaedah-kaedah usuliyah. Sebab itu saya nak peringatkan kaedah Imam Zarruq, seorang tokoh ulama tasawuf mazhab Maliki. Dia menyebutkan satu kaedah yang perlu pelajar-pelajar mendisiplinkan dengan kaedah ini. Dia menyebutkan al-mutakallimu fi fannin minal fununi idza lam yulhiq far'ahu bi aslihi wa yuhaqqiq aslahu bi far'ihi wa yasilu ma'qulahu bimanqulihi wa yansubu manqulahu li ma'adinihi wa ya'ridu ma fahimahu ala ma 'ulima min istinbati ahlihi fasukutu aula minal kalami. Seseorang yang bercakap dalam satu bidang ilmu, apabila dia tidak mampu menghubungkan masalah furuk dengan usul dan membuktikan usul dengan furuknya, dan menghubungkan di antara akal dan juga nakal, nas, dan mensandarkan nas kepada sumbernya, dan apa yang dia fahami dia cuba bandingkan dengan kefahaman ulama-ulama terdahulu, berdiam diri lebih baik daripada bercakap. Ini kaedah yang perlu kita pegang. Kalau kita nak bercakap dengan ilmu, mesti kita ada usul, mesti kita faham teks. Betapa ramainya orang yang bercakap tentang ilmu tidak ada kaedah usuliyah dalam akalnya, tidak belajar furu', tidak belajar Quran, tidak belajar sunnah, tidak belajar fiqh muqaran, tiba-tiba bercakap tentang hukum hakam. Ini satu benda yang sangat berbahaya. Lebih baik kita berdiam diri. Ini kaedah yang penting yang diletakkan oleh Imam Zarruq, seorang ulama tasawuf yang terkemuka. Ini disiplin. Ilmu bukan syahwat, ilmu merupakan qawaid. Al-ilmu madbutun bil qawaid. Ilmu ini diikat dengan kaedah. Setiap ilmu yang tidak ada kaedah bukan ilmu. Kullu fiqhin la yubna 'ala al-usul falaysa min al-fiqh fi syai'in, kata Imam Al-Qarafi. Setiap fiqh yang tidak ada usul itu bukan fiqh. Jadi kalau orang yang berbicara tentang fiqh di dalam akalnya tidak ada usuliyah, maka ia bukan fiqh. Maka orang yang kadang-kadang membicarakan tentang isu Islam, prinsip Islam, mereka tidak pernah membaca asas-asas Al-Quran. Apatah lagi untuk mendampingi ulama-ulama yang muktabar. Inilah problem yang besar. Sebab itu jihad kita di zaman moden ialah kita mendekati ulama dalam belajar. Belajar bukan secara sandwich, bukan belajar hari ini esok jadi ulama. Belajar ini mesti dengan turuz zaman, mesti dengan hirsun, mesti dengan bulghatun, mesti dengan ijtihadun, mesti dengan irsyad ustaz, mesti tulus zaman, mesti dengan muzakarah, mesti dengan hudur kelas. Sebab itu ulama meletakkan rukun ilmu ada 5, seperti rukun sembahyang ada 13. Arkanul ilmi 5, at-talib pelajar, al-ustaz guru, al-kitab mesti ada kitab, al-manhaj mesti ada metodologi, al-bi'ah mesti ada tempat belajar, universiti, pondok ataupun college.
Bila tidak ada 5 rukun ini, maka tidak ada ilmu, yang hanya ada saqafah, maklumat semata. Jadi tidak pergi kelas, macam mana kita nak memenuhi rukun ilmu ni? Rukun mesti kita jadi student dulu. Tak pernah jadi student tiba-tiba jadi penceramah. Ajaib. Sebab itu belajar, jangan sibukkan dengan fatwa, sibukkan dengan ilmu. Ada waktunya kita akan berbicara. Waktu belajar bukan untuk sibuk menjawab soalan orang ramai. Waktu belajar sibuk untuk memahami pemikiran ulama. Tetapi pelajar tidak bersabar. Dia mengatasi para ulama dalam pembicaraan, dalam bercakap, dalam membuat ulasan. Ini satu kerugian. La taqul qad dhahabat arbabuhu man sara ala darbi wasal. Jangan berkata ulama-ulama sudah hilang, tapi kalau siapa yang ikut jalan ulama, dia akan sampai. Tapi pelajar gopoh. Sebab itu kita tengok sebahagian daripada pelajar-pelajar moden ini, mereka berbicara tentang falsafah, tapi mereka bukan ahli falsafah, hanya menggunakan term-term falsafah. Tapi falsafah tidak sebegitu. Berbicara tentang kebebasan, berbicara tentang kemanusiaan, teologinya, ilmu-ilmu pemikiran, tetapi mereka tidak, bukan ahli falsafah seperti Imam Ghazali maupun Al-Jahif daripada Mu'tazilah. Ahli falsafah Mu'tazilah adalah ulama Zamakhsyari, ulama walaupun dia Mu'tazilah, tapi bukan seperti golongan yang dikatakan berfalsafah zaman moden. Mereka itu alim walaupun Mu'tazilah, tapi alim. Ahli sunnah belajar dengan mereka, seperti Al-Jahif. Mu'tazilah akidahnya tidak betul akidahnya, tetapi ilmu mereka subhanallah jadi rujukan dalam ahli sunnah wal jamaah, dan juga barat menjadikan mereka sebagai rujukan. Sebab itu yang menjadi muskilah di zaman kita ini, tokoh-tokoh falsafah bukan ahli falsafah. Falsafah ada qawaid dia ada manhaj dia, manhaj tashkik, manhaj dirasah al-mustamirrah. Falsafah adalah kajian, adalah renungan, adalah mencari hakikat. Tapi mereka bukan mencari hakikat, mereka golongan mencari syahwat, yang mengikut di belakang syahwat, bukan mengikut akal. Kalau mereka mengikut akal, sudah pasti mereka dapat mencari kebenaran, kerana akal tidak akan menentang wahyu. Ibn Rushdi berkata dalam kitabnya Faslul Maqal, dalam kitab yang menyatakan hubungan hikmah dan syariah, falsafah dan syariah tidak akan bertembung, tetapi falsafah yang betul. Dia menyebutkan al-haqqu la yu'adudul haqq, innama yushahiduhu. Kebenaran tidak akan menentang kebenaran, dia tidak akan yudad, makna dia tidak menentang kebenaran. Kebenaran tidak akan lawan kebenaran. Wa innama yushahiduhu, dia menyokong kebenaran. Dia tidak berlaku di sana tadad ataupun ad-diddu la yajtami'an. Benda yang berlawanan tidak akan berkumpul, kata pemikir falsafah ataupun ahlul mantiq. Disebut al-diddan la yajtami'an wa qad yartafi'an, an-naqidan la yajtami'an walakin la yartafi'an. Itu qawaid tafkir, tapi mereka bercakap tidak ada kaedah-kaedah tafkir yang dibina oleh ulama-ulama kita. An-naqidan tidak akan berkumpul sekali. Akal dan wahyu bukan an-naqidan, tetapi mereka al-mutakamilan, yang lengkap melengkapi. Tidak ada nilai wahyu tanpa akal, dan tidak ada nilai akal tanpa wahyu. Nurun ala nur. Konsep akal dan wahyu bukan benda yang berlawanan. Seperti malam dan siang, dia tidak akan bercantum. Malam dan siang adalah an-naqidan la yajtami'an walakin la yartafi'an. Malam dan siang tidak akan berkumpul sekali, tapi tak boleh salah satu hilang. Mesti ada siang atau
Akal dan wahyu bukan sifat dia begitu. Sifat dia seperti lelaki dan wanita, lengkap melengkapi, al-mutakamilan. Ini fawaid tafkir. Tapi mereka tidak berbicara falsafah ataupun akal dengan kaedah tafkir. Ini yang menjadi bala kepada kita. Orang yang membicarakan akal bukan ahli akal. Ahlul akal dia ada qawaid, dia ada dirasah, dia belajar mantik, dia belajar falsafah qadim, dia belajar falsafah barat dengan kefahaman yang betul. Dia baca Ibnu Sina, dia baca Ibnu Rushdi, dia baca Al-Jahir, dia baca tokoh-tokoh yang hebat daripada Mu'tazilahnya, Ahlussunnah wal Jamaahnya. Dia mengkaji. Tapi mereka hanya membaca sedikit daripada Kalmas, sedikit daripada tokoh barat ini, ambil sedikit poin-poin yang boleh menyokong agenda syahwat mereka. Ini yang memeningkan kepala kita. Ini yang berlaku dalam sistem Islam, yang membina akal dengan syahwat, tapi bukan dengan akal yang sahih. Sebab itu gerakan jihad juga mesti membina pendakwah-pendakwah yang mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu falsafah. Belajar pada masalah-masalah aliran-aliran moden. Tapi tak ramai orang yang mengkaji dan membandingkan di antara falsafah Islam dan falsafah barat. Karena falsafah ilmu yang membebankan, tapi ia perlu ada sebahagian golongan yang mengkaji, yang membaca, karena ia merupakan ilmu yang penting untuk dijadikan sebagai senjata mengalahkan musuh. Dan ini yang pelajar di universiti perlu ada. Di mungkin UTM ada kelas pengajian Islam, perlu ada di sana kajian-kajian, forum-forum tentang falsafah. Banyak tulisan buku-buku falsafah di sana. Sana ada tulisan Al-Falsafah 'inda Al-Ghazali wa Dikarat, falsafah perbandingan di antara Imam Ghazali dan Dikarat. Itu tokoh falsafah barat. Perbandingan. Mana kita mesti ada seminar Al-Ghazali, kemudian ada seminar Ibnu Rushdi, tokoh-tokoh falsafah yang besar. Ibnu Sina bukan hanya dilihat sebagai tokoh medik, tapi tokoh falsafah, tokoh pemikir. Sebab itu perlu ada gerakan-gerakan sedemikian, bukan hanya belajar agama saja, bukan hanya belajar Quran saja, belajar hadis saja, fiqh saja, tapi mesti ada pengajian falsafah untuk kita berfikir, mengenal aliran-aliran yang tidak betul. Seperti Imam Ghazali ditulis kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, buku-buku yang menyelamatkan daripada kesesatan. Banyak ajaran sesat di zaman dia, batiniyahnya, kumpulan syiahnya. Membaca buku, kita kena baca buku aliran pluralismnya, sosialisnya, kapitalisnya, memahami apa yang mereka fikirkan. Sebab itu kuliah kita jangan hanya tertumpu kepada ibadat, kemudian hanya kepada tasawuf, kemudian hanya kepada munakahat. Perlu dibangkitkan pemikiran umat Islam dengan ideologi-ideologi. Karena ideologi ini kadang-kadang kita pegang tanpa kita sedari. Rupanya ideologi tidak bagus. Sebab itu kata Dr. Tariq Suwaidan, perubahan umat Islam perlu diubah dengan ideologi. Kejumudan yang berlaku kepada umat Islam perlu dibenteras. Kelemahan dalam berfikir, dalam melakukan agenda perubahan. Tuntutan ini lebih dituntut kepada orang-orang yang belajar agama, mesti lebih ke depan. Ini mengutamakan furu' ke atas usul, lebih kepada memecah belah daripada menyatukan. Perlu orang agama ini menumpukan aspek perpaduan, perkara-perkara usul, prinsip-prinsip Islam, daripada berbalah kepada benda-benda juz'iyat. Ini mesti ada taqaddum, mesti ada tatawur, mesti ada perubahan. Idza sya'bu aradul hayah fala budda an yastajibul qadar. Kata penyair, kalau rakyat nak berubah, kalau nak kehidupan yang baru, mesti dia sahut seruan perubahan. Perubahan bukan daripada masyarakat semata-mata, daripada pendakwah kena berubah.
Bukan perubahan dalam uslub, kita katakan zahiriyah, tapi isu, penggunaan istilah, penggunaan bahasa-bahasa juga perlu dipertingkatkan. Bahasa yang lebih mesra pendengar, bahasa yang lebih mesra masyarakat perlu dikaji. Ini diamalkan oleh Al-Quran Al-Majid. Daripada ayat makkiyahnya ya ayuhan nas kepada madaniyah ya ayyuhalladzina amanu, berlaku perubahan khitab, berinteraksi dengan zaman dan juga kawasan. Perlu ada tajdid, perubahan transformasi bahasa. Mungkin kita sebut golongan kufar, kita ubah kepada golongan non-muslim. Dulu kita sebut musuh kita sebut saudara kita daripada kaum Cina, saudara kita daripada kaum India. Saudara satu negara, bukan satu agama. Saudara satu negara. Bahkan Al-Quran menyebutkan sebegitu kepada Syuaib, wa ila Syuaib akhahum Syuaib, kepada kaum saudara kaumnya. Kaum Syuaib ini kafir, tetapi Syuaib dikatakan al-akh. Allah menafsirkan bukan akh agama, tapi bangsa, kaum. Pada kita di Malaysia, saudara kita daripada Cina, daripada India. Bahasa yang memujuk, ta'liful qulub. Bukan kita mujamalah, bukan kita mengaku, tapi ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Juga di antara maqasid syar'iyah, goal of syariah, ialah tahsin suratul Islam. Kata Allama Syekh Abdul Bayyah, di antara maqasid Islam, kita mencantikkan gambaran orang terhadap Islam. Tapi perlu dipelajari ilmu-ilmu sedemikian, falsafahnya, maqasidnya. Dan ini bukan tanggungjawab semua, tapi sebahagian pendakwa. Melatih masyarakat mengenal hikmah syariah. Ilmu yang sangat simple dan tidak susah. Yang susah ilmu akademik, usul fiqh, tapi ilmu hikmah syariah semua golongan boleh belajar. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Persoalan ke atas limadha, why. Perlu kita ajar masyarakat ilmu why. Ilmu kenapa? Kenapa hikmah. Mu'allalah. Al-Quran begitu, la'allakum tattaqun kaila takuna dulatan baina aghniya'i minkum. Harta ini jangan dipusing, supaya jangan tidak hanya berlegar. Harta rakyat ini tidak boleh berlegar di antara orang-orang kaya sahaja. Digunakan kai supaya diajar khazanah kerajaan, khazanah rakyat ini tidak boleh berlegar di kalangan orang kaya, di kalangan kamu. Hatta Allah menerangkan maqasid naik kenderaan. Subhanallah, maqasid naik kenderaan pun disebut oleh Allah selepas kita naik di atas, ala zuhuriha thumma litadhkuru ni'mata rabbikum. Naik kenderaan untuk ingat nikmat Allah. Maqasid naik kenderaan pun Allah cerita. Bukan untuk kita nak sombong bawa kereta besar, nak himpit sana, nak himpit sini, naik motor terhege-hege di tengah jalan, bukan begitu. Ada maqasidnya, sampai kenderaan ada maqasidnya. Dilatih supaya kita menjadikan kenderaan kita untuk ingat nikmat Rabbikum. Allah berikan kenderaan, keupayaan kita. Ini di antara perkara-perkara yang perlu ditajdid dan diperbaharui, supaya umat Islam mampu menerangkan gambaran Islam yang baik. Seperti kata Rasulullah, lita'lamal yahud anna fil islami fushatan, untuk musuh Islam mengetahui Islam ini ada keluasan. Apabila kita membicarakan tentang hiburan, walaupun orang buat show heboh, kita buat hiburan, kita buat hiburan Islam. Bukan haram show heboh itu pada nama show heboh, tetapi pada isi kandungannya. Saya pun tak tahu apa yang ada dalam tu. Kita tak kata haram secara mutlak, tapi hiburan bukan satu benda yang asing daripada Islam. Masyarakat Madinah berhibur dan Nabi mengizinkan mereka berhibur. Kita tak minat berhibur, itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Syekh Qardawi mengarang satu kitab Muqawwimat Hadarah Al-Islamiyah, asas-asas mekanisme pembentukan tamadun Islam. Dia ada 20 mekanisme. Dan mekanisme yang terakhir, Al-Muqawwim Al-Ashrun, Muqawwim yang ke-20, dia menyebutkan Risalatul Fannil Multazim Bil Akhlaq Wal Qiyam. Tamadun Islam ini membawa risalah seni yang merangkumi hiburan, sukan dan sebagainya,
tetapi beriltizam dengan etika dan akhlak. Itu. Buatlah apa-apa konsert tetapi al-multazim bil akhlak. Mainlah bola tapi jangan bergaduh pergi bakar sana bakar sana. Saya ucap takziah lah, Johor kalah. Cuba lagi tahun depan. Tapi tahun depan mungkin Kedah menang kot. Cuba lagi. Tapi tak apalah, nak Johan pun kira okey juga tu. Daripada tak dapat apa. Tu nasib Kedah kalah. Kalau Kedah menang, Johan tu. Tapi tak apa. Itu cerita bola. Cuma nak bagi tahu di sini bahawa Islam ini bukan yang disangka oleh akal kita. Jangan kita tafsir Islam ikut otak kita, maka bercelaru Islam ini. Islam seperti Islam yang ditafsirkan oleh Al-Quran. Sebab itu kalau kita kembali kepada jihad ilmu, kita mampu mewarnai kehidupan masyarakat dengan ilmu. Hatta orang bukan Islam boleh kenal Tuhan kita. Walaupun mungkin dia tak masuk, tapi dia tahu, dia hormat agama kita. Dalam ilmu, di antara ilmu-ilmu pemikiran moden ataupun kita namakan falsafah moden ataupun ilmu tamadun, satu ilmu yang ditinggalkan oleh umat Islam itu ilmu ihtiramul muqaddasat, ilmu menghormati semua agama. Dia bukan pluralism. Pluralism ni menyamakan semua agama. Maknanya Islam sama dengan Kristian, Islam tak boleh sama, Islam. Tetapi menghormati agama mereka, makna tidak mengutuk agama mereka, tidak kacau agama mereka, tapi curi telur ayam mereka, tapi curi buah limau mereka yang tak ditokong. Ini berdasarkan Quran, la tasubul ladzi yad'una min dunillah fasabullah adwa bi'il ilmi. Jangan kutuk berhala-berhala yang disembah oleh mereka selain daripada Allah, kerana mereka akan kutuk Tuhan kamu. Ditutup pintu-pintu kutukan. Jangan kita geram, apa ada sebab tokong tak, biar pergi kat depa. Biar tu bukan redha, tetapi ia merupakan toleransi, samahatul Islam. Bacalah buku sejarah Islam yang banyak ditulis, contohnya oleh Dr. Muhammad Imarah, Hadaratul Islam, Al-Ata'ul Hadari, Sumbangan Tamadun Islam, Mada Qaddamal Muslimun. Banyak tulisan-tulisan tentang sumbangan tamadun Islam yang barat kata mereka hidup aman di bawah pemerintahan Islam. Tapi malang kita begitu, tidak membaca sejarah, tidak membaca lubuk ilmu. Sejarah ini adalah satu ilmu yang sangat berguna. Kata Imam Syafi'i, man alimat tarikh izdada aqluh. Siapa yang belajar sejarah bertambah akalnya, bertambah bijaknya. Kita malah baca sejarah, lebih seronok baca Ujang. Jadi saya setakat itu dulu, insya-Allah kita nak pergi tempat lain. Khalul kalam qalla wa madan, sebagai percakapan yang ringkas dan padat. Mudah-mudahan suntikan ini mampu memberikan semangat tuan-tuan dan puan untuk terus belajar. Berikanlah masa untuk baca buku 5 minit sehari, paling kurang 5 minit. Jangan ada satu hari kita sunyi daripada yang dipanggil taqaddum ilmi ataupun tanmiyatul ilmi, penambahan ilmu kita. Mesti kita ada human development kita, bertambah ilmu, bertambah. Walaupun satu hari satu hadis kita dengar, satu hari satu kalimah Quran kita dengar, satu kalimah ulama kita dengar, peruntukan walau 5 minit, itu paling lekeh. Bacalah buku. Kalau bagus bacalah 2, 3, 4 jam. Tapi paling kurang, sibuk macam mana pun, sebelum tidur ambil satu helai buku, baca 5 minit. InsyaAllah akal kita bertambah. Kata Ibnu Abbas, tidak ada keberkatan dalam hidup aku kalau satu hari tidak bertambah ilmu. Mudah-mudahan kata-kata Ibnu Mas'ud itu menjadi teras kepada kehidupan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.